sejahtera, nama saya Lailing, berpegang nombor matrik 29-397. Salah satu konsep sosiologi pemerhatian yang kumpulan kami telah terpilih iaitu stratifikasi sosial. Konsep ini merupakan salah satu konsep sosiologi tertua, iaitu sejak zaman tamadun terawal. Stratifikasi sosial adalah perkara yang serius dalam sosiologi yang merupakan metafora geologi biasa seperti lapisan bumi yang mempunyai kepentingan yang berbeza. Konsep ini telah menjelaskan berbahagian individu dalam masyarakat berdasarkan akar sejarah, etnik, bangsa, kekayaan, status sosial yang dirasakan dan kepercayaan. COVID-19 telah memberi impak yang besar terhadap kehidupan masyarakat Malaysia. Salah satu impaknya adalah peningkatan kepenggunaan dalam masyarakat Malaysia. Hal ini dikatakan kerana kecenderungan yang semakin meningkat untuk memilih dan membeli produk berbanding jenama oleh golongan kaya di Malaysia. Justru, terdapat juga segelintir masyarakat yang hanya membeli barang asas di masa malam. Seterusnya, pengkaji dapat menggambarkan bahawa kepenggunaan telah menembusi dalam kalangan rakyat Malaysia yang kaya. Rakyat Malaysia yang kaya, terutamanya di bandar, mementingkan jenama dan mereka suka membeli daripada jenama mewah untuk menunjukkan kuasa dan status sosial mereka. Tetapi, sebaliknya, ramai rakyat Malaysia terpaksa membeli barangan harian seperti sayur-sayuran di pasar malam. Selepas pemerhatian ini, pengkaji dapat menemui dua kumpulan masyarakat yang wujud di Malaysia, di mana sekumpulan orang hanya menumpukan pada jenama, manakala kumpulan lain bergelut untuk membeli barangan dan makanan harian. Stratification sosial ialah punca lapisan sosial yang tegas berkaitan dengan konsep konflik kelas. Melalui konsep COMEX, punca lapisan sosial yang tegas berpunca dengan sistem kapitalis. Yang sistem kapitalis mengamalkan di negara kita. Golongan kapitalis hidup dalam kemewahan dan kekuasaan dan mereka dapat berbelanja jenis-jenis barang yang mahal seperti jenama, manakala golongan bahawan terjebak dalam kemiskinan dan bergelut untuk membeli barangan makanan harian sahaja. Ada saya untuk stratifikasi sosial ialah kuasa perbelanjaan. Setelah pandemik COVID-19 merebak, golongan atasan seperti T20 and 14 yang lebih berkemampuan, mereka lebih senang untuk mengalami pandemik yang tidak dapat dijangkiti. Walaupun terdapat segelintir daripada golongan atasan yang mengeris akibat pandemik ini. Meskipun kelompok masyarakat ini yang didapati tidak sebegitu banyak berbanding dengan golongan B14. Hal ini dikatakan kerana apabila golongan B14 hilang pekerjaan, maka mereka terpaksalah melakukan tindakan yang menconteng arang ke imej ahli keluarganya seperti mencuri dan juga mencari pengemis di tempat awam seperti pasar, pusat mobil belah dan sebagainya untuk mendapatkan bantuan kewangan dari orang awam. Bahwa ada yang saya didapati daripada stratifikasi sosial adalah perbezaan curang mewujudkan hierarki kedudukan yang berbeza. Hal ini dikatakan demikian kerana stratifikasi sosial yang ditujukan oleh rakyat Malaysia semakin ketara dalam menyebabkan masyarakat yang berada di kelas atasan mempunyai curang yang besar dengan masyarakat kelas bawahan. Jurang pendapatan yang berbeza cukup mengakibatkan orang kaya menjadi semakin kaya manakala orang miskin menjadi semakin miskin. Ketidakadilan dan ketidaksamaan yang wujud dalam mendorong masyarakat hidup dalam susunan yang saling berbanding antara satu sama lain. Seterusnya, melalui pemerhatian ini, saya tahu manusia mempunyai sikap materialistik. Manusia itu memiliki harta yang mencukupikan memberikan keselesaan dan upaya untuk memiliki kumpulan asas dan menikmati kehidupan yang selesa dengan membeli barangan yang berjenama dan mewah. Walau bagaimana pun, sikap yang terlalu materialistik juga boleh membawa kepada rasa tidak puas hati yang berlebihan. Biasanya untuk stratifikasi sosial adalah kelas sosial. Kelas sosial di Malaysia mencerminkan pembahagian masyarakat berdasarkan status ekonomi. Kelas sosial boleh dibezakan berdasarkan pendapatan, kekayaan, pekerjaan dan pendidikan. Terdapat kumpulan sosial seperti kelas pekerja, kelas menengah dan kelas atasan. Ketaksamaan pendapatan dan ketidaksamaan ekonomi merupakan faktor penting dalam stratifikasi kelas sosial di Malaysia. Saya akan menyampaikan pengenalan konsep budaya. Budaya merujuk kepada keseluruhan corak tingkah laku, kepercayaan, nilai, norma, bahasa, pengetahuan, kesenian dan institusi yang diterima dan dikongsi oleh ahli sesuatu kumpulan atau masyarakat. Budaya merangkumi segala sesuatu yang dipelajari dan diwarisi dari generasi ke generasi, termasuk adat resam, tradisi, sistem sosial, sistem nilai dan cara hidup yang unik bagi sekumpulan manusia. Dalam pemerhatian tersebut, kita boleh nampak perbezaan tentang masa tradisi dan masa moden budaya Cina di Malaysia. Dalam budaya perkahwinan tradisi Cina, kita boleh nampak dua aspek, iaitu pemodenan dan perbandaran dan pengaruh media sosial dan budaya. Idea saya untuk stratifikasi sosial ialah kuasa perbelanjaan.
Setelah penerbit COVID-19 merebak, golongan atasan seperti T20 and 14 yang lebih berkemampuan, mereka lebih senang untuk mengalami pandemik yang tidak dapat dijangka ini. Walaupun terdapat segelintir daripada golongan atasan yang muflis akibat pandemik ini, meskipun kelompok masyarakat ini yang didapati tidak sebegitu banyak berbanding dengan golongan B14. Hal ini dikatakan kerana apabila golongan B14 hilang pekerjaan, maka mereka terpaksalah melakukan tindakan yang menconteng arangka imej ahli keluarganya seperti mencuri dan juga mencari pengemis di tempat awam seperti pasar, pusat membeli belah dan sebagainya untuk mendapatkan bantuan kewangan dari orang awam. Idea yang berkaitan dengan konsep budaya ini ialah mengekalkan relativisme budaya. Sama ada pada masa lalu atau sekarang, makna perayaan perkahwinan masih sangat penting. Dengan perubahan zaman, modal perkahwinan juga berubah. Ini mengakibatkan terjadinya temporalisme, iaitu seseorang yang cenderung menganggap budaya dan adat istiadat masa kini lebih baik daripada yang akan datang. Perkahwinan moden perlu dinilai. Kita perlu belajar tentang relativisme budaya, iaitu menggunakan standard sendiri untuk menilaikan amalan budaya semasa dan memahami bahawa budaya pada masa ini dianggap sebagai keperluan masyarakat moden. Idea saya untuk budaya ialah modernisasi dan urbanisasi. Dalam beberapa dekad kebelakang ini, budaya Cina telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perubahan ini telah menjejas pemikiran dan nilai generasi muda yang lebih cenderung kepada pengaruh barat dan juga gaya hidup yang lebih moden. Bahwa yang saya didapati daripada budaya adalah pengekalan budaya melalui kewujudan sosialisasi. Walaupun budaya tradisional Cina semakin dilupakan oleh masyarakat kini, namun terdapat juga generasi muda yang ingin mengekalkan tradisional tersebut demi kesinambungan dan mutu yang sedia ada. Budaya perlulah dipelihara melalui penghadaran dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Oleh itu, budaya adalah pembinaan sosial yang merapatkan masyarakat antara satu sama lain. Melalui pemerhatian budaya ini, pertembungan tradisi dan kemodernan merupakan fenomena yang kompleks dan sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. Contohnya, mungkin ibu bapa lebih suka perkahwinan tradisional, manakala anak-anak lebih suka perkahwinan yang moden. Namun, dengan perfahamahan, penyesuaian dan komunikasi yang betul, masyarakat boleh mencapai persetujuan yang boleh menghormati terhadap nilai tradisional sambil menerima perubahan dan inovasi yang dibawa oleh kemodernan. Budaya normatif dalam masyarakat Indonesia, norma budaya normatif berfungsi sebagai garis panduan untuk tingkah laku sosial yang diharapkan dan diterima. Mereka menjadi asas kepada individu untuk menentukan apa yang dianggap betul dan salah, sesuai atau tidak sesuai dalam tingkah laku mereka. Norma ini merangkumi pelbagai aspek kehidupan seperti adab, akhlak, agama, etika dan keadilan. Secara kesimpulan, stratifikasi sosial merupakan pergerombokan kelas masyarakat mengikut kuasa dan kekayaan yang dimiliki, di mana orang yang berada di lapisan yang lebih tinggi biasanya memiliki taraf hidup yang lebih berkualitas dikira dari kemudahan ataupun sumber yang diperolehi. Sedangkan orang yang berada di lapisan yang lebih rendah kebiasaannya hanya memiliki kemudahan dan corak kehidupan yang lebih dekat. Sejak wabak COVID-19, taraf hidup masyarakat masih tidak berubah bagi golongan atasan kerana kebanyakan mereka masih mempunyai kemampuan untuk membeli barang yang bukan keperluan. Bagi golongan bawahan pula, akibat daripada perintah pergerakan yang dikenakan semasa COVID-19, kebanyakan masyarakat kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi keperluan seharian. Kos mereka semakin menurun dan muncullah stratifikasi sosial yang ketara. Manakala bagi budaya pula, akibat daripada pengaruh daripada unsur barat, budaya perkahwinan Cina semakin dilupai oleh masyarakat sekarang. Generasi muda telah menanam persepsi di dalam fikiran mereka bahawa segala urusan berkaitan dengan warisan dan tradisi adalah kepunyaan generasi orang tua dan ia tidak sesuai untuk diperhatikan oleh golongan muda di zaman moden ini. Selain itu, generasi yang lebih muda akan dipengaruhi dengan paparan corak hidup barat pada arus media pertahanan yang dikembangkan sebagai lebih bebas dan mudah mengikut tren, dan ini menjadi faktor yang menyebabkan budaya perkahwinan Cina semakin runtuh. Oleh sebab itu, tradisional perkahwinan Cina perlu sentiasa diutamakan dan ditekankan supaya dapat diwarisi kepada generasi yang akan datang.